Antara fokus negeri di bawah Bayu petang ini, program kebangkitan semangat benih beri pendedahan masyarakat ancaman kepupusan spesies tanaman. Perkembangan lanjut bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Baik Sahih, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berharap program kebangkitan semangat benih mampu memberi pendedahan kepada masyarakat berkenaan ancaman kepupusan spesies tanaman. Ia selaras objektif utama program iaitu mengenal pasti serta mengumpul bahan tanaman yang berguna sebagai tanaman makanan serta ubat-ubatan tradisional untuk masyarakat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, program juga memberi impak positif kepada petani untuk menjana pendapatan sekaligus meningkatkan ekonomi Sabah. Untuk memastikan makanan-makanan kita ataupun herba-herba kita tidak pupus dan kita perbanyakkan supaya dia juga akan menjadikan asas komersial kita. Bukan saja dari segi pemakanan, perubatan dan sebagainya, tetapi dari segi ekopelancongan. Dato' Jeffrey ditemui pemberita selepas merasmikan program kebangkitan semangat benih bersempena Hari Biodiversiti Sedunia dan Pesta Keamatan Negeri Sabah di Hongkot Koisaan KDCA. Beliau berharap program dapat diteruskan bagi mengumpul lebih banyak tanaman dan tumbuhan asli dari kawasan pedalaman yang berpotensi digunakan sebagai pemulihan khazanah untuk Sabah. Sehingga kini 213 spesies tumbuhan terdiri buah-buahan, herba serta padi tempatan berjaya dikumpulkan sejak penganjuran pertama program pada 2021. Murid dinasihati untuk menimba ilmu sekurang-kurangnya 11 tahun pembelajaran peringkat rendah dan menengah. Ia bagi memastikan mereka memiliki asas kukuh sebelum melangkah ke alam pekerjaan atau pendidikan lebih tinggi. Peranan ibu bapa juga amat penting dalam memberikan galakan kepada anak-anak murid, anak-anak mereka supaya menamatkan pelajaran sekurang-kurangnya 11 tahun ini wajib 11 tahun. Mereka ini harus diberikan peluang untuk mendapatkan kemahiran lain supaya berlaku nilai tambah dalam kemahiran sediadah yang anak-anak murid ini miliki setelah 11 tahun dalam sistem pendidikan. Katanya pelbagai intervensi juga digerakkan jabatan dalam usaha mengurangkan kadar keciciran murid. Ia termasuk sesi kaunseling, lawatan ke rumah serta kerjasama rapat bersama ibu bapa dan komuniti bagi mengesan pelajar berisiko seawal tingkatan 4. Dato' Raisin ditemui pemberita dalam Majlis Kecemerlangan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2024 MAKEPS di Kota Kinabalu. Majlis menyaksikan penyampaian sijil anugerah cemerlang kepada 160 penerima, terdiri murid, guru dan pentadbir pendidikan seluruh Sabah. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru, kepada ibu bapa dan tidak lupa kepada pejabat pendidikan daerah Kota Kinabalu dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang tidak pernah putus-putus memberikan sokongan padu kepada kami dalam usaha memastikan kemenjadian anak-anak di sekolah dalam aspek akademik itu berjaya. Sangat bersyukur dan gembira dan saya rasa usaha saya selama ini serta sokongan ibu bapa dan guru berhasil. Perancangan saya setakat ni akan sambung dalam bidang perubatan. Ini ilmu ni kena kita sendiri yang maulah, kita sendiri yang nak dan jangan lupakan jugalah daripada asal-usul kita dan siapa yang membantu kita selama ini. Mereka sedikit sebanyak pun membantu juga dan mendorong kita. 5 lelaki termasuk 4 bekas pegawai bank direman 7 hari bermula hari ini kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM300,000 daripada pemilik syarikat. Ia sebagai dorongan untuk meluluskan permohonan pinjaman keuangan dengan menggunakan dokumen palsu. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Siti Aisyah Umar Baki selepas membenarkan permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrat Sandakan. Menurut sumber, kesemua suspek berusia lingkungan 30 hingga 50-an ini ditahan sekitar pukul 2 petang hingga 7 malam semalam di Pejabat SPRM Cawangan Sandakan.
Kesemua suspek dipercayai terlibat dalam aktiviti tersebut sekitar tahun 2022 hingga 2024 melibatkan kelulusan pinjaman pembiayaan bernilai kira-kira 11.3 juta ringgit kepada 39 pemohon. Sementara itu, Pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunaniti mengesahkan penahanan tersebut dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 16-E-E Akta SPRM 2009. Kaum Murut antara etnik peribumi Sabah yang terkenal dengan seni bina unik dan cara hidup berteraskan gotong royong. Mereka turut memiliki pondok tradisional yang menjadi simbol kehidupan sederhana dan hubungan erat dengan alam. Duli Simon ada butirannya. Walaupun zaman berubah, nilai tradisi pondok ini dikekalkan. Ia bukan sekadar bangunan, ia lambang identiti dan akar budaya kaum Murut. Setiap desa kecamatan memang kami digalakkan untuk membuat pondok supaya pondok ini tidak dilupa oleh generasi yang akan datang. Ini menandakan satu perayaan Tinau yang memberi berian yang terakhir. Pondok Binalma itu lebih kurang dalam tempo 1 minggu. Jadi asiau halan nang ibitra kono anak-anak muda ratu hilong ra kono budaya no kono akai ulun matu itu interaling lah budaya no Murut itu buatan no matu rali-raling. Pondok kono itu kira no Binalma itu sampai generasi merena. Pondok ini mungkin kelihatan sederhana, namun dia menyimpan cerita ribuan tahun tentang manusia, hutan dan kebijaksanaan nenek moyang kaum Murut. Kita akan wujudkan satu taman budaya dan kita akan buat pondok yang kekal untuk mukim-mukim itu, dan apabila perayaan mereka akan berada di sana, dan sekiranya tidak ada perayaan mereka boleh menjual beli produk-produk tempatan. Usaha mempamerkan pondok-pondok tradisional seperti ini sempena sambutan Pesta Kaamatan wajar dipuji untuk memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat zaman dahulu. Rumah Pondok Tradisional Murut bukan saja sekadar tempat berteduh. Ia merupakan warisan dan identiti yang diwarisi turun-menurun. Ia dibina menggunakan bulu, kayu hutan dan daun rumbia. Ini mencerminkan keharmonian masyarakat Murut dengan alam sekitar. Duli Simon, RTM. Buat julung kalinya, RTM Sabah menerbitkan konsert Suara 34 Zon Sabah dengan tema Muzik Kita, Jiwa Kita. Program hiburan menampilkan gabungan mantap artis terkenal tanah air dan tempatan berlangsung di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Kota Kinabalu, Sabtu ini. Menurut kenyataan Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali, Sabah merupakan lokasi kedua dalam jelajah konsert Suara 34 yang akan diadakan di seluruh negara mengikut zon. Konsert Suara 34 merupakan kesinambungan daripada program radio Suara 34, sebuah inisiatif strategik yang berjaya disiarkan secara serentak di 34 stesen radio RTM. Ia bukan sekadar persembahan hiburan tetapi sebahagian daripada usaha bahagian program radio untuk mengukuhkan jenama Suara 34 dalam kalangan pendengar. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan konsert hasil kerjasama strategik RTM Sabah dan JKKN Sabah ini. Konsert turut disiarkan secara langsung menerusi TV2, semua radio RTM Zon Sabah, RTM Klik dan media sosial rasmi RTM Sabah bermula 9 malam. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA yakin menjuarai Liga Wanita Nasional LWN 2025 dengan beberapa pembaharuan. Pelantikan ketua jurulatih serta 2 pemain import baharu mampu meletakkan pasukan itu sebagai juara tahun ini.
Pengurus Pasukan Bola Sepak Wanita Sabah FM Muhammad Aziz Afizi Romsani berkata, persiapan telah dimulakan sejak awal dengan beberapa siri perlawanan persahabatan. Persiapan pasukan kini berada pada tahap 100%. Dengan harapan saya selaku pengurus pasukan, Coach Bobby Gonzalez dapat membawa pasukan ini untuk menjadi juara pada tahun 2025 ini. Dan sudah tentu apabila dengan kejuaraan ini kita menyasarkan kita dapat layak ke AFC 2026. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam sesi latihan Saga Tuaran di Kompleks Sukan Daerah Tuaran. Pasukan bola sepak wanita Sabah FA akan mula beraksi dalam LWN pertengahan Julai depan. Tahun lepas, pasukan berkenaan berjaya meraih tempat kedua dengan 31 mata keseluruhan. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Terima kasih, Soran.